Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya ingin mengucapkan selamat Christmas kepada semua yang menyambut Christmas di Sabah dan di seluruh Malaysia serta di seluruh dunia. Di belakang saya ada pohon Christmas. Haha, cantik. Okey, 45 adun dikatakan sudah dimiliki oleh Syafi Afdal. Dikatakan digembar-gemburkan di dalam seluruh media. Tapi saya kurang percaya. Saya kurang percayalah. Walaupun begitu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kalau Syafi Afdal memang sudah ada 45 senarai SD, Statutory Declaration. Susah mau sebutlah. Akuan bersumpah menyatakan sokongan kepada beliau. Ini bermakna telah tumbang Haji G. Kalau memang ada 45 sokongan sudah dimiliki oleh Syafi Afdal, maknanya Haji G perlu letak jawatan serta-merta. Beliau perlu berjumpa dengan TYT Sabah Tun Musa Aman untuk memberitahu keadaan bahawa dia telah kehilangan majoriti dan akhirnya beliau perlu meletak jawatan dan ada dua kemungkinan yang perlu dibuat oleh TYT Sabah. Yang pertama, meminta supaya Haji G letak jawatan dan pilihan raya dilakukan semula. Kedua, ialah TYT bolehlah mencari seorang pengganti, bukan mencari tapi melantik. TYT bolehlah melantik seorang yang secara tim dia punya discretion lah, dia punya penilaian dia yang layak untuk menjadi ketua menteri. Sekiranya Tun Musa Aman memilih untuk melantik yang baru, maksudnya tidak perlu ada pilihan raya. Ini pernah berlaku pada tahun 2018 dan pada tahun 1994 di Sabah. Perkara begini pun. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada For Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. For Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okey? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Pernah berlaku juga di Sabah dulu. Tahun 1994, buat kali pertamanya ramai manusia bertukar menjadi katak puru. Katak-katak puru. Macam-macam katak lah. Okey? Buat pertama kalinya berlaku. Dan waktu itulah tumbangnya PBS. Okey? Dan tuan-tuan dan puan-puan,
kalau Syafiq Apdal memang sudah ada itu nombor, dia bolehlah untuk memberikan SD-nya kepada TYT. Kemudian TYT perlu berjumpa dengan siapa itu, si Haji G, dan kalau Haji G tidak mau letak jawatan, dia perlu untuk membuktikan sokongan majoritinya kepada TYT. Kalau TYT berpuas hati, maka TYT bolehlah mengekalkan Haji G. Okey, jadi setakat ini tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ramai orang kasih di media sosial 45 lah, 17 lah, 12 lah. Saya ingin mengesahkan bahawa semua nombor ini tidak sah, belum ada, belum diumumkan dan tidak ada pengesahan yang sahih. Jadi ini semua hanya masih kabar angin tuan-tuan dan puan-puan. Tapi selalu saya ingin suka mengingatkan bahawa politik negara Malaysia bukan saja di Sabah. Politik negara Malaysia memang selalu bermula dengan kabar angin. Semuanya start dulu dengan kabar angin. Semua kabar angin, itu kabar angin, ini kabar angin. Dan akhirnya betul-betul berlaku. Tapi selagi kabar angin, jangan percaya, jangan betul-betul percaya, itu masih belum dibuktikan. Setakat ini kita mau sahkan bahawa benda ni belum betul, belum ada. Okey, belum ada 45 SD daripada adun-adun sokong pada Syafi'i, dan Haji G letak jawatan sebagai Ketua Menteri sebab sudah hilang majoriti. Saya ingin sahkan bahawa perkara ini belum betul. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Anda tinggalkan komen. Adakah anda suka sekiranya berita kabar angin ini menjadi berita kabar yang benar-benar berlaku? Ataupun anda tidak mahu palis-palis perkara ini berlaku? Anda boleh komen mana satu yang anda lebih prefer. Adakah anda prefer Syafiq Apdal betul-betul ada 45 sokongan, ataupun anda prefer supaya jangan ada lagi seperti itu berlaku? Tinggalkan komen. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke analisis khas politik Sabah sekali lagi. Hari ini kita melihat realiti penting kerajaan selepas pilihan raya terbaru. Ya, betul, Sabah sudah ada kerajaan. Ketua Menteri pun sudah angkat sumpah. Kabinet pun sudah mulai berfungsi. Tetapi persoalan besar yang rakyat Sabah sendiri perlu tanya ialah, stabilkah kerajaan pada hari ini? Jawapannya ringkas, stabil di atas kertas tapi rapuh dalam politik sebenar. Tajuk kita hari ini, kerajaan Sabah ada tapi rapuh seperti ais yang sangat nipis. Anda setuju? Tinggalkan komen. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, majoriti tipis. Kerajaan JRS hari ini memegang majoriti muda. Bukan besar, bukan selesa. Dalam sistem politik Sabah, majoriti tipis itu bukan sekadar masalah matematik, tapi ia juga bermaksud
Kerajaan sentiasa berada dalam keadaan yang berwaspada, kerana kehilangan satu atau dua adun saja boleh menggoncang, menggugat keseimbangan dan kestabilan. Kita sudah lihat di dalam rekod-rekod sebelum ini, dalam sejarah-sejarah sebelum ini, pada tahun 2018 kerajaan tumbang, 2020 tumbang lagi, 2023 hampir tumbang. Dan hari ini tahun terbaru pun tidak jauh dari pola yang sama. Sabah ialah negeri yang paling sensitif pada pergerakan politik sekecil manapun. Kerana jumlah kerusi tidak banyak dan setiap adun membawa kesan besar kepada stabiliti. Barisan Nasional masuk dalam kabinet. Perkara kedua yang boleh menggugat kestabilan ialah langkah mengejut tiba-tiba kemasukan BN UMNO ke dalam kabinet negeri. Ini menarik kerana semasa kempen, naratif paling kuat yang dimainkan semasa kempen ialah Sabah untuk Parti Sabah, tolak Parti Malaya dan kerajaan negeri mesti dipimpin oleh parti lokal. Tetapi yang terjadi selepas keputusan diumumkan, Barisan Nasional masuk kerajaan, siap dapat portfolio menteri penuh lagi. Secara politik, langkah ini dilihat. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okey? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Sebagai satu percubaan memantapkan kerajaan. Tetapi secara persepsi rakyat, ia dilihat satu U-turn paling dahsyat bertentangan dengan mood pengundi pada ketika kempen. Dan di sinilah tekanan politik mula timbul. Bukan daripada pembangkang, tetapi daripada adun dalam JRS sendiri yang mempersoalkan kesetiaan dan konsistensi semasa berkempen dan pada waktu ini. Sentimen anti Parti Malaya. Realiti pada hari ini, sentimen tolak Parti Malaya bukan lagi propaganda. Ia emosi rakyat yang semakin ketara. Ia tercetus hasil daripada MA63 yang lambat, 40% hasil cukai yang tidak diselesaikan, infrastruktur yang lama tertinggal, projek-projek pusat yang sering tergendala. Rakyat Sabah merasakan Putrajaya gagal memberikan layanan setimpal dan mereka mahu parti lokal jadi pemain utama. Apabila Parti Malaya masuk semula ke pentadbiran negeri, sentimen ini menyala kembali. Ini bukan isu parti. Ini merupakan isu maruah negeri dan hak Sabah.
dan kerajaan JRS pula perlu mengurus persepsi ini dengan sangat-sangat berhati-hati kerana ia boleh mencetuskan gelombang protes politik dalam gabungan sendiri. Risiko realignment. Satu perkara yang wartawan jarang sebut terus terang ialah Sabah sekarang dalam zon risiko realignment. Apa maksudnya? Kerajaan stabil hanya apabila semua adun JRS kekal setia. Jika ada 2 ke 3 adun berubah nada atau kecewa dengan pengagihan jawatan, pembangkang terutamanya warisan memang sudah bersedia untuk membuka pintu bagi satu kerjasama baru yang pasti akan terbentuk. Sebab itu kerajaan hari ini perlu terus-menerus membina keyakinan internal, bukan kerana pembangkang kuat, tetapi kerana struktur majoriti itu sendiri yang sangat-sangat rapuh. Sebagai penutup, tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya, kerajaan Sabah pada hari ini bukan tidak sah, bukan tidak kuat. Sudah sah, sudah kuat, tapi ia berada dalam fasa paling bahaya. Fasa di mana setiap keputusan politik, setiap pelantikan, setiap kenyataan boleh mencetuskan perpecahan dalaman. Kerajaan ada, tetapi kerajaan berada di atas ais yang nipis. Dan hanya masa yang menentukan sama ada ais itu semakin tebal atau semakin retak. Tinggalkan komen anda. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada persoalan yang berlaku sekarang. Sekiranya warisan berjaya untuk mendapatkan lebih banyak nombor dan GRS tumbang. Persoalan dia, siapakah yang akan menentukan kerajaan seterusnya? Pastinya ialah TYT. Kalau berjaya warisan, kalau warisan berjaya majoriti baru, mereka ada 2 jalan. Mereka kemukakan SD kepada TYT, kemudian TYT meminta, mengarahkan Ketua Menteri sekarang letak jawatan. Tapi persoalan kita, mahukah TYT untuk arahkan Haji G untuk letak jawatan? Itu sebab inilah persoalan utama. TYT boleh mengarahkan Ketua Menteri letak jawatan sekiranya ada SD yang mengikut undang-undang sedia ada, termasuk undang-undang lompat parti. Sekiranya itu dapat dipenuhi, mau tidak mau TYT perlulah meminta Ketua Menteri untuk letak jawatan serta-merta setelah dapat membuktikan majoriti. Kemudian TYT bolehlah melantik Ketua Menteri baru tanpa pilihan raya. Jadi tuan-tuan dan puan, pernahkah ini berlaku? Ini pernah berlaku. Banyak kali dalam sejarah Sabah. Pada tahun 2018 berlaku. Tahun 1994, kalau kamu masih ingat, itulah titik nokta pertama Sabah yang ramai orang masih ingat, masih dalam memori, masih dalam sejarah hati. Dan pada tahun 2020 pun berlaku juga. Telah dicuba, tetapi akhirnya
tidak kesampaian, dan DUN dibubarkan. Kemudian pilihan raya dilaksanakan. Jadi, adakah TYT bersedia untuk mengarahkan HJJ letak jawatan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekarang ini kita tengok permainan politik underground. Siapa yang champion pasti dapat kelebihan. Siapa yang pandai untuk mengatur-atur segala posisi. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan. Sudah terbukti secara klinikal. Sudah dikaji. Terbaik. Dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah. Tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Segala tawaran dan sebagainya, itu ada kelebihan. Jadi, akankah TYT minta HJJ letak jawatan sebagai Ketua Menteri? Kalau cukup nombor warisan, memang betul-betul boleh hantar SD kepada di Pertuan Negeri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, inilah yang akan bakal berlaku. Tinggalkan komen anda. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Saya bagi link dia. Alright. Habislah
Datuk Seri Panglima Haji G kali ini. Habislah. STA betul-betul sudah pun mengumumkan mereka keluar daripada kerajaan gabungan ini. Jeffrey Kitingan mengumumkan betul-betul mereka keluar, mereka tidak ada lagi di dalam kerajaan. Mereka adalah pembangkang. Jadi sudah -1 lah, -2 lah sekarang. Masalah dia yang bikin bingung sekarang, ada satu orang yang daripada STA yang timbalan menteri. Kemudian Jeffrey Kitingan bilang yang itu bukan atas rundingan parti, itu diri dia. Come on lah, coba kasih jelas betul-betul. Cobalah jangan berselindung-selindung, jangan coba spin-spin. Apa itu cerita begitu itu? Bilang jadi pembangkang, tapi ada pembantu menteri. Macam mana itu nanti di Dewan Undangan Negeri itu? Macam mana? Dia duduk di mana? Jadi ini mainan politik apa lagi nih? Cobalah jujur sikit dengan rakyat. Rakyat sudah mulai support, mulai respect. Sebab betul-betul STA betul-betul memegang kepada prinsip dia, betul-betul kepada dia punya manifesto bahawa diorang tidak akan bekerja sama dengan Parti Malaya. Orang pun nampak dia menjadi hero, saudara ini boleh jadi hero. Tapi masalahnya tiba-tiba ada menteri, lepas tu penjelasan dia betul-betul susah mau pakai penjelasan begitu, tidak konkret langsung. Jadi cobalah kasih terang betul-betul. Kalau memang kamu sokonglah. Kalau tidak sokong. Kalau memang tidak sokong, kenapa mesti ada timbalan menteri di sana? Jadi maksudnya memang pok silap kah? Begitu kah? Janganlah pok silap. Ini, tapi sebelum itu saya ingin kongsikan manfaat bagi kawan-kawan yang memerlukan. Ini daripada For Life Research, satu syarikat saintis, produk saintis, nama dia Transfer Factor. Ini bukan ubat. Bagi Anda yang ingin berikhtiar, yang sedang berikhtiar untuk kencing manis, darah tinggi, buasir, kolesterol, buah pinggang, mata, telinga, hati, paru-paru, kanser, sakit laki, sakit perempuan, apa sajalah. Pendek cerita, apa saja penyakit di dunia ini memerlukan imun badan yang kuat. Ini bukan ubat, ini transfer factor. Nama saintis dia transfer factor. Boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Okey, ada hologram halal diterima oleh KKM. Don't worry, diterima oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Diterima, sudah termasuk di dalam list yang diterima. Ada nombor telefon ini, Anda hubungi melalui WhatsApp. Jangan telefon, kasih WhatsApp, dia jawab. Kalau kamu telefon, dia tidak sambut. Sebab orang telefon ni kadang-kadang banyak scammer. Tanya ini, tanya itu, yang tidak kena mengena dengan transfer factor. Jadi dia hanya jawab WhatsApp. Ini nombor telefon dia, transfer factor. Okey. Kalau betul-betul mau jadi hero, jadilah yang hero sejati. Bukan hero separuh-separuh. Tapi ini masalah yang dibawa ini begini. Ini masalah juga kepada Haji G. Semuanya akan berbalik kepada Haji G pasti. Haji G akan pening kepala. Macam mana nih, macam mana. Tiap-tiap malam dia akan terbayang. Siapa lepas nih, siapa lepas nih, siapa lepas nih. Kalau sekarang 12 orang. Lepas tu sekarang sudah menjalar lagi nih berita. Bukan lagi 12 orang bilang sekarang, ada 17 orang. Yang menjalar berita ini menyebabkan Haji G tak cukup tidur ini. Balik-balik terfikir, siapa ini? Siapa ini 12 orang? Siapa ini 17 orang? Siapa ini? Siapa yang memang bikin pening kepala? Nah, itulah yang terjadi bila kamu main buyuk, kamu kasih scam pengundi. Itulah yang jadi. Kalau memang dalam kamu punya manifesto lain cakap, lain jadi. Begitulah terjadi. Orang bilang kena karma. Begitulah terjadi. Sekarang ini paling lucu ialah apabila orang GRS waktu berkempen itu berjumpa dengan orang BN waktu berkempen dulu itu. Tiba-tiba bersalam. Yang lucu dia, dua-dua waktu berkempen bukan main lagi, yang satu kasih buruk yang satu hantam yang satu bilang
yang satu penyakau, yang satu bilang kamu Pati Malaya, yang satu bilang kami kasih selamat, kasih baik Sabah, kita kasih baik Sabah, bilang si Zaid Hamidi. Kita kasih bagus Sabah. Kasih bagus Sabah. Kasih bagus dari apa? Kemudian dorang cakap lah ini penyakau lah semua. Tiba-tiba berkawan. Kau bayang macam mana perasaan itu orang yang pergi berkempen. Nah, tiba-tiba jumpa, alamak ini musuh aku, sekarang jadi kawan. Berpeluk-peluk berkawan. Ndak kau bingung? Ndak kau bingung? Okey, jadi star, tolonglah. Kalau star betul-betul mau jadi pembangkang, jadilah pembangkang yang kuat, yang bagus, yang jujur, yang betul-betul pembangkang. Bukan hanya sekadar ming pembangkang, tapi sebenarnya kerajaan juga. Ini separuh-separuh ini. Dua orang Manang, satu pembangkang, satu menteri, timbalan menteri, pembantu menteri. Jadi maksudnya macam mana itu begitu itu? Pelik ke tidak? Memang pelik. Memang pelik. Bagi saya ini satu perkara yang perlu dijelaskan dengan baik oleh Jeffrey Gitengan sebelum ini merusak lagi kepercayaan pengundi. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Selamat petang Malaysia. Salam sejahtera. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat pagi. Pagi ini saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ada dua rakaman suara yang saya ingin kongsikan yang sekarang ini sedang viral di setiap laman media sosial yang ada di negara Malaysia. Yang pertama itu, rakaman itu tentang adanya gerakan underground untuk menjatuhkan Haji G yang mana orang-orang ini tidak puas hati. Okey. Jadi rakaman ini saya sisipkan kepada anda. Okey, mari kita dengar bersama-sama rakaman ini. Habis star macam mana, Alek? Kan itu aku cakap, star macam mana? Bebas macam mana? Last ni yang tinggal 33. JRS 29, 1 PN, 1 PH. Lepas itu 6 Barisan Nasional. Tinggal 32. Yang lain dari pergi mana? Sebab dia dapat. Ini senarai jemaah menteri ini jelas sudah. Jelas sudah tu. Situ pun boleh nampak sudah. Ada plot twist. Tidak lama lagi. Okey, selepas mendengar rakaman tadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan? Pada pendapat tuan-tuan dan puan-puan, adakah Haji G sekarang berada dalam keadaan yang gusar, yang gundah gulana? Persoalan sekarang yang berlaku ialah semua orang menafikan. Ini, tapi sebelum itu saya ingin kongsikan manfaat bagi kawan-kawan yang memerlukan. Ini daripada For Life Research, satu syarikat saintis, produk saintis, nama dia Transfer Factor. Ini bukan ubat. Bagi anda yang ingin berikhtiar, yang sedang berikhtiar untuk kencing manis, darah tinggi, buasir, kolesterol, buah pinggang, mata, telinga, hati, paru-paru, kanser, sakit laki, sakit perempuan, apa sajalah. Pendek cerita, apa saja penyakit di dunia ini memerlukan imun badan yang kuat. Ini bukan ubat, ini transfer factor. Nama saintis dia transfer factor. Boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Okey, ada hologram halal diterima oleh KKM. Don't worry, diterima oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Diterima, sudah termasuk di dalam list yang diterima. Ada nombor telefon ini, anda hubungi melalui WhatsApp. Jangan telefon, kasih WhatsApp, dia jawab. Kalau kamu telefon, dia tidak sambut. Sebab orang telefon ni kadang-kadang banyak scammer. Tanya ini, tanya itu, yang tiada kena mengena dengan transfer factor. Jadi dia hanya jawab WhatsApp. Ini nombor telefon dia, transfer factor. Okey. Semua orang menafikan, termasuk Safi Abdal. Menafikan, dinafikan. Tetapi semakin dinafikan, semakin banyak kabar angin yang berleluasa. Kabar angin terbaru yang kita dengar ialah di mana bukan lagi 12 orang yang tidak puas hati, tetapi dikatakan ada sudah 17 orang yang tidak puas hati. Wah, itu jumlah yang sangat banyak.
Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali, setiap beberapa jam, senarai nama pembantu menteri, senarai nama timbalan menteri, senarai nama DUN yang dilantik dan macam-macam lagi tersebar, disahkan, tapi berubah. Setiap jam berubah. Saya pun bingung mana satu yang betul sudah nih. Kenapa itu sentiasa berubah? Karena pastinya rundingan masih dijalankan, masih terus dijalankan, dan rundingan ini belum selesai. Rundingan-rundingan yang belum selesai ini membuktikan bahwa Datuk Seri Haji Jinor, Ketua Menteri Sabah sekarang ini, memang dalam keadaan yang susah mau bernapas lah. Bila-bila masa dia boleh tumbang, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Memang bila-bila masa boleh tumbang. Memang amat kesian, memang amat menyedihkan lah kalau tiba-tiba Ketua Menteri ini yang baru saja mengangkat sumpah berapa hari saja, sekarang tidur pun susah. Dan sekarang ini saya pikir semua pemerintahan di Sabah masih lagi kucar-kacir, belum settle down lagi. Jadi rakyat yang akan dapat kesan dia itu, kesan kepada rakyat adalah kita ini yang kita mengharap cepatlah semua janji-janji dapat ditunaikan, tapi tidak juga tertunai-tunai. Sebab kenapa? Masih lagi berpolitik diorang, masih lagi main tarik tali yang menjadi mangsa rakyat. Jadi kita cepat-cepatlah doakan, kita ramai-ramai doakan supaya semua ini dapat settle down dengan segera, supaya kestabilan betul-betul ada. Okey, kestabilan betul-betul ada. Inilah masalah dia. Bila tidak ada single parti yang dapat betul-betul majority yang kuat. Kalau single parti memang warisan yang paling kuat. Kalau gabungan GRS, masalahnya gabungan GRS itu tidak kuat juga. Kalaulah yang bergabung dengan GRS itu keluar, GRS tumbang koyak habis. Okey, so kita tunggu saja. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Hello guys, selamat pagi. So saya kenalkan semua saya punya keperluan untuk berkempen, untuk minyak rambut Gatsby, styling pomade Stronghold, untuk perfume Sugar Bomb, Desire, dan juga untuk deodoran daripada Dashing Deo X. Jangan lupa beli di link yang saya berikan. Ada promosi sekarang. Bye.